Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi selamat kembali ke kampus lepas cuti pelanggan semester. Jadi seperti mana yang saya sebutkan dalam grup Telegram, apa yang kita akan lakukan pada kelas hari ini, separuhnya kita akan merumuskan apa yang telah kita pelajari berkenaan dengan kelajuan cahaya, cara-cara mengukurnya dan eksperimen yang dijalankan oleh Albert Michelson dan juga Edward Morley yang cuba mengesan kewujudan medium yang mengangkut gelombang cahaya. Medium yang diramalkan itu adalah medium yang dipanggil ether kan. Dan kita akan lihat bagaimana usaha mereka untuk mengesan kewujudan ether ni akhirnya tidak berjaya, right? Ataupun mereka berniat untuk mencari sesuatu tetapi mereka tidak berjaya. Kemudian bagaimana kegagalan dalam menemui medium ether ni, right? Akhirnya mendorong Albert Einstein untuk menjadikan kemalaran laju cahaya itu sebagai asas teori kerelatifan khasnya, right? Jadi sebelum kita itu kita akan buat untuk separuh awal kelas ni. Kemudian untuk separuh akhir itu kita akan mula membincangkan tentang rajah ruang dan masa. Dan kenapa kita perlu membincangkan rajah ruang dan masa, ruang masa ini, sebab ia adalah salah satu alat, salah satu graf yang kita akan gunakan apabila kita membincangkan teori kerelatifan khas untuk kelas-kelas yang mendatang, right? Jadi dalam fizik ni bukan saja kita belajar tentang formula, bukan saja kita belajar tentang rumus, bukan saja kita belajar tentang teori, tapi kita juga diajar tentang graf, beberapa rajah-rajah dalam fizik. Dan sebenarnya kita boleh belajar fizik menerusi rajah-rajah penting dalam fizik, sebagaimana kita belajar fizik menerusi rumus-rumus penting dalam fizik lah. Right? You can design a course on physics based on the important diagrams in physics. Right? Antara rajah yang mungkin awak pernah temukan sebelum ni mungkin rajah sesaran melawan masa ataupun rajah tekanan melawan isi padu dalam termodinamik. Right? Ini adalah beberapa contoh rajah-rajah yang telah awak temukan sebelum ni, ataupun awak pernah dalam amali tahun 2 awak pernah bertemu dengan rajah arus melawan voltan kan untuk semikonduktor. Jadi dalam apa yang kita akan lihat, kita akan dalam kelas nanti kita akan belajar lagi satu rajah yang penting dalam fizik, iaitu rajah ruang masa, space time diagram, right? Dan untuk kelas-kelas yang berikutnya kita akan lihat macam mana kita boleh menggunakan rajah ruang masa ini untuk memahami kesan-kesan yang diramalkan oleh teori kerelatifan khas. Okay? Jadi itu rancangan kita untuk kelas pagi ini. Sebelum itu, right, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali, untuk melihat balik struktur kursus ini. Jadi sebagaimana yang telah saya beritahu pada awal kursus ini, kursus fizik moden ini dia terbahagi kepada dua tema besar. Tema pertama adalah tentang teori kerelatifan khas, special relativity, manakala tema yang kedua adalah tentang teori kuantum. Right? Jadi setakat ini kita dah selesai yang ini, bahagian pertama ni, di mana kita mempelajari tentang kerangka rujukan. Bagaimana semua pengukuran dalam fizik tu dibuat berdasarkan, berpandukan satu kerangka rujukan. Right? Dan bagaimana setiap peristiwa tu boleh diberikan koordinat di mana dia berlaku dan bila dia berlaku. Right? Ini dipanggil koordinat ruang dan masa. Right? Dan kita akan menggunakan koordinat ruang dan masa ni apabila kita membincangkan tentang rajah ruang masa itulah. Right?
Jadi ini adalah kemudian kita juga belajar tentang ulang kaji juga tentang vektor kan, bagaimana nak menambah dan meleraikan vektor. Kemudian kita melihat tentang gerakan relatif, tapi gerakan relatif berkelajuan rendah, right? Apabila ada satu peristiwa yang diukur dari dua kerangka rujukan yang berbeza, right? Macam mana kita nak mentransformasikan hasil pengukuran dalam kerangka rujukan pertama menjadi hasil pengukuran dalam kerangka rujukan kedua, right? Awak berada di atas pokok, kawan awak berada di atas motosikal dan awak berdua melihat sebuah kereta yang lalu di tepi jalan, kan? Macam mana awak nak mengaitkan apa yang awak yang pegun ukur dengan apa yang kawan awak yang bergerak tu ukur, right? Jadi ini berkait dengan ini kita dah lihat apabila kita membincangkan tentang transformasi Galileo, just Galilean transformation, right? Kita juga membincangkan tentang hal laju relatif dalam satu dimensi dan juga dalam dua dimensi, right? Jadi kita dah selesai yang bahagian pertama dan bahagian kedua ini. Bermula hari ini kita akan mula memasuki bahagian ketiga ni, gerakan relatif pada kelajuan tinggi. Dan kalau lihat ada beberapa pecahan-pecahannya, right? Kita akan mulakan dengan postulat, dua postulat ataupun postulat ni artinya dua andaian asas dalam teori kerelatifan khas, right? Dan salah satu postulat ini, salah satu andaian asasnya berkait dengan kelajuan cahaya, right? Sebab tu kita kena bincangkan dulu tentang kelajuan cahaya ni, sebab kelajuan cahaya ni menjadi tonggak, right? Jadi tonggak teori kerelatifan khas. Okay. Kemudian kita akan bincangkan tentang rajah ruang dan masa. Kemudian selepas kita habis bahagian rajah ruang masa ni, kita akan melihat bagaimana tempoh perjalanan masa tu boleh berubah, macam mana ukuran panjang tu boleh berubah, dan macam mana bila kita nak menambah hal laju tu pun kita tidak lagi boleh menggunakan rumus klasik, rumus fizik klasik, right? Jadi kita akan insyaAllah kita akan ambil masa dalam 2 minggu kot untuk selesaikan yang bahagian yang ketiga ni, right? Kemudian baru kita bergerak ke kaitan di antara jirim dan tenaga, right? So itu rancangan kita lah untuk kursus ni setakat ni, right? Jadi sebelum kita pergi ke sebelum kita melihat sebelum kita merumuskan tentang laju cahaya ni, saya ingin menarik perhatian awak kepada soalan-soalan yang telah saya berikan di grup Telegram, right? Let's see, saya unshare screen Nalan dulu, saya stop sharing Nalan ni. Let's see, basic modern. Right. Saya ingin menarik perhatian awak kepada soalan-soalan ini, right? Soalan 36 sehinggalah soalan 40 berapa, saya rasa 42 ni, right? Berkenaan dengan laju cahaya. Jadi kalau lihat setakat ni cuma belasan orang saja yang telah menjawab soalan ni. Saya minta awak semua untuk meluangkan masa lah untuk menjawab soalan-soalan ni. Meskipun soalan-soalan di Telegram ni tidak diberi markah, right? Saya tak beri markah berdasarkan sama ada awak menjawab ataupun tidak, tetapi soalan-soalan di grup Telegram ni penting sebab awak boleh menggunakannya untuk menilai sama ada awak faham ataupun tidak apa yang telah dipelajari setakat ini, right? Jadi kalau awak, yalah, sebab takkan kita nak tunggu sampai akhir semester baru nak check sama ada awak faham ataupun tidak, kan? Jadi dengan memberikan soalan-soalan di grup Telegram ni dan dengan menjawabnya, awak boleh tahu setakat mana awak faham apa yang telah diajar setakat ni, dan saya juga boleh mengetahui setakat mana awak faham apa yang saya ajar setakat ni, right? Supaya saya tidak terkejut, dan lebih penting lagi supaya awak tak terkejut bila awak dapat markah rendah untuk kursus ni di akhir semester, right? Jadi it doesn't take much of your time, right? Dan so luangkan masa, right? Luangkan masa untuk menjawab grup Telegram ni, sebab agak meletihkan lah kalau macam setiap minggu saya kena ingatkan jawab soalan Telegram, benda ni sepatutnya dah menjadi tabiat awak, kan? Jadi kalau
Dan awak semua bukan budak tadika yang perlu saya ingatkan setiap kali kan, melainkan awak nak berkelakuan macam budak tadika dan saya akan layan awak macam budak tadika lah. Saya akan bagi kuis setiap minggu dan semua tu. Kalau saya tak ada masalah kalau nak berbuat sedemikian. Sekiranya pelajar bersikap sedemikian dan saya akan layan macam tu, right? Saya bukan jenis pensyarah yang suka marah-marah ataupun suka memaksa pelajar buat sesuatu yang mereka tak mau buat, right? Semua orang dewasa dan I think if you invest, kalau awak akan macam mana, apa yang awak dapat akan berkadar langsung dengan usaha yang awak laburkan, right? Kalau awak tak mahu berusaha dan memang awak akan dapat markah yang rendah lah untuk kursus ni, right? Jadi jangan sia-siakan peluang yang diberikan oleh pensyarah awak untuk membaiki diri sendiri, right? Sebab kursus ni, yalah, kursus ni dia if you perform well, kalau awak faham kursus ni, dan insya-Allah awak akan faham kursus-kursus berkaitan dengan fizik kuantum, fizik alam pejal yang awak akan pelajari selepas ni, right? Sebab macam saya sebut sebelum ni, kursus ini adalah jambatan di antara fizik klasik dengan fizik moden, right? Apa yang awak akan pelajari selepas ni, right, dalam semester akan datang ni, it will not get any easier, right? Jadi jangan sangka aku tak perlu ambil kisah tentang kursus ni, boleh je dapat C, dapat D, boleh je gagal kursus ni sebab nanti kursus-kursus lain tahun 3, tahun 4 boleh menampung grade awak, right? Saya selalu bagi tahu pelajar fizik, if you want to perform well, then do well in your first year, right? Because once you go into your second year, your third year, your fourth year, it will only get easier. It will only get harder, right? Jadi kalau awak tak perform dengan bagus pada tahun pertama, dan agak susah untuk awak perform, untuk awak kejar balik masa tahun kedua, ketiga, keempat, right? Because it will only get harder, right? Jadi kalau ada, tak kisahlah untuk kursus ni atau kursus lain, kursus amali ke sekalipun, amali tahun 2 ke, ataupun kursus Dr. Yap ke, kalau pensyarah tu meminta awak buat sesuatu, jawab soalan ke ataupun tanya je kalau ada tak faham, dan sambut peluang tu, right? Jangan sia-siakan jasa baik pensyarah tersebut. Kita baru sambut Hari Guru baru-baru ni kan. I don't care much for celebration. To me tak ada guna kalau seseorang tu dia kata dia hargai guru dia atau pensyarah dia hanya pada 16 Mei, tapi pada 364 hari lain dalam setahun tu dia tak beradab dengan guru atau pensyarah dia, right? Saya tak perlukan murid yang macam tu, right? I don't need students I don't need fake students, right? If you dan saya bantu diri awak untuk bantu diri sendiri lah, right? Jadi sebolehnya saya tak mau perlu mengingatkan awak setiap kali kena jawab soalan di grup Telegram ni, sebab dia meletihkan dan dan saya boleh fokus pada benda lain, right? Jadi ambil masa untuk menjawab soalan-soalan di grup Telegram ni. Saya tahu bukan semua di kalangan awak yang memeriksa mesej di grup Telegram, tapi mereka yang kerap memeriksa grup Telegram, awak patut mengingatkan kawan-kawan yang lain, right? Itu gunanya kawan, right? Tak ada gunanya kalau awak berkawan tapi awak tak membantu, saling bantu-membantu, right? I don't like selfish students, right? Because I think usually it is the poor students, biasanya pelajar-pelajar yang lemah dan sederhana ni yang pentingkan diri sendiri. Pelajar yang bagus, yang benar-benar bagus ni, mereka tak mementingkan diri sendiri, right? Jadi bantu satu sama lain dan jangan sia-siakan apa yang pensyarah telah lakukan untuk awak semua, right? Jawab soalan-soalan di Telegram ni dan bantu diri awak untuk bantu diri sendiri. Okay. Jadi kita dah selesai untuk yang ni. Kita lihat untuk laju cahaya ni.
Right? Jadi awak semua telah, let's see, I think I should be sharing this one. Right? Saya kongsikan di sini hasil perbincangan kedua-dua kumpulan untuk tugasan yang saya berikan pada hari Rabu. Secara keseluruhannya, susunan itu susunan yang ada logiknya. Yang ini adalah untuk pelajar, ini untuk pelajar lelaki saya rasa. Jadi kalau lihat untuk pelajar lelaki, mereka bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Pengenalan tentang gelombang elektromagnet, kemudian tentang eksperimen Michelson Morley, kemudian berkenaan dengan Albert Einstein dan teori kelalaian khas. Right? Jadi ini adalah susunan yang baik lah. Right? Dan awak boleh menggunakan ini sebagai nota awak lah untuk bahagian untuk tajuk berkenaan laju cahaya ni, right? Sebab isi-isi yang saya berikan ni, penyataan yang saya berikan ni semua adalah isi-isi penting yang perlu awak fahami untuk tajuk laju cahaya ni, right? Dan manakala ini pula adalah hasil perbincangan untuk pelajar perempuan. Mereka tidak membahagikan kepada bahagian-bahagiannya, tapi urutannya hampir sama, right? Okay. Jadi yang penting ya, saya guna yang pelajar lelaki punya sebab mereka ada bahagian tu sama mudah untuk itu. Right? Jadi untuk bahagian laju cahaya ni, apa yang perlu kita fahami adalah laju cahaya ni meskipun ia adalah gelombang, tetapi dia bukan seperti gelombang mekanikal lain, right? Sebab gelombang mekanikal memerlukan medium untuk bergerak, manakala cahaya bukan saja tidak memerlukan tak memerlukan medium untuk bergerak, malahan laju gelombang cahaya itu sentiasa sama, right? Cahaya sentiasa bergerak pada laju gelombang elektromagnet, right? Dan kelajuan gelombang elektromagnet ni hanya bergantung kepada dua pemalar fizik. Yang pertama adalah the permittivity of free space. Second one is permeability of magnetic field, right? The magnetic permeability. Jadi kalau awak lihat rumus untuk hal laju cahaya tu, dia hanya bergantung kepada sifat medan elektrik dan sifat medan magnet. Dia tak bergantung pun pada medium yang mengangkut gelombang cahaya, gelombang elektromagnet tu. Dia tak bergantung pun pada laju sumber gelombang elektromagnet tersebut. Right? Ini bermaksud bahawa laju gelombang elektromagnet adalah malar. Right? So the speed of electromagnetic wave is constant. Dan memandangkan cahaya bergerak selaju gelombang elektromagnet, maka ahli fizik menyedari bahawa sebenarnya cahaya adalah sejenis gelombang elektromagnet, right? Dan bergantung pada frekuensi dan panjang gelombang elektromagnet itu, kita boleh dapat sinar X, sinar gamma, dan cahaya tampak, gelombang radio, gelombang inframerah, right? Jadi sinar inframerah, right? Sinar inframerah yang kita gunakan untuk mengukur suhu badan kita tu, kan, yang ada infrared thermometer sebelum dia menggunakan sinar inframerah. Sinar inframerah tu, gelombang sinar inframerah tu adalah gelombang elektromagnet. Gelombang radio yang kita gunakan untuk mendengar, untuk menerima siaran radio tu pun gelombang elektromagnet juga, right? Cahaya tampak yang kita gunakan untuk melihat ni pun gelombang elektromagnet juga, right? Dan semua gelombang elektromagnet dia bergerak pada kelajuan cahaya, right? Jadi yang pentingnya awak kena faham gelombang cahaya ni adalah gelombang, tetapi dan memandangkan dia gelombang, dia akan menunjukkan sifat pembelauan, interference semua ni lah, tetapi dia tidak memerlukan medium untuk bergerak, right? Dan laju gelombang cahaya ni sentiasa sama, right? Memandangkan gelombang cahaya ni dia tidak memerlukan medium, maka dia tidak akan dipengaruhi, laju cahaya tu tidak akan dipengaruhi oleh laju sumber cahaya tu,
Right? Maksudnya kalau katakan awak memegang sebuah lampu suluh, right? Kemudian awak menyalakan lampu suluh tu, kemudian ada kawan awak mengukur laju cahaya tu, dia akan dapat nilai C, right? Kemudian sekiranya awak berlari dengan lampu suluh tu dan awak kemudian menyalakan lampu suluh tu dan kawan awak ukur laju cahaya tu, dia masih akan mendapat nilai C. Right? Dia bukan akan dapat nilai C campur laju awak berlari, tak. Right? Dan ini bererti bahawa dalam apa-apa kerangka rujukan, right? Dalam apa-apa kerangka rujukan, laju cahaya yang diukur akan sentiasa sama. Right? So, dalam bahasa teknikalnya kita mengatakan bahawa laju cahaya ni adalah dia bukan pemalar, tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil it's an invariant quantity. Ia adalah satu kuantiti yang tidak berubah-ubah apabila kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan yang lain. Right? Dan memandangkan laju cahaya ni tidak berubah-ubah apabila kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, maka laju cahaya ni adalah satu kuantiti yang semua orang, tak kira dalam kerangka rujukan apa, boleh bersetuju. So it is a quantity which everyone in every reference frame can agree upon, right? Jadi seolah so it is a universal constant, right? Dia satu pemalar yang sejagat, right? Jadi kalau orang tu berada pegun, dia nak dalam pegun, dia ukur laju cahaya, dia akan dapat C. Kalau orang tu dia sedang bergerak, dia ukur hal laju cahaya pun akan dapat C juga, right? Jadi nilai laju cahaya ni tidak akan berbeza-beza bergantung kepada medium dan juga tidak akan berbeza bergantung kepada laju sumber cahaya tersebut. Right? Jadi itu sebabnya Albert Einstein dia menggunakan laju cahaya ni sebagai asas, right? sebagai satu asas bagi membangunkan teori kelalaian khas ni, right? So di sinilah, right, Albert Einstein menjadikan hakikat bahawa laju gelombang elektromagnet adalah malas sebagai salah satu postulat asas bagi membangunkan teori kelalaian khasnya. Artinya kalau kita terima sebagai benar bahawa semua orang dalam kerangka rujukan yang berbeza akan mengukur laju cahaya yang sama, right? Apa benda lain yang perlu berubah untuk menjamin kemalaran laju cahaya tu? Right? Sebab kita tahu laju ni laju ni adalah nisbah jarak per masa, kan? Jadi kalau semua orang dalam semua kerangka rujukan akan mengukur laju cahaya yang sama, tak mengiralah sama ada orang tu bergerak ke, pegun ke, itu bermaksud bahawa jarak ataupun ruang ataupun masa perlu berubahlah untuk menjamin, untuk memastikan yang laju cahaya itu kekal sama dalam mana-mana kerangka rujukan. Right? Sebab itulah kita akan lihat nanti berlakunya kesan-kesan yang pelik yang melibatkan ruang dan melibatkan masa. Right? Masa akan bergerak perlahan apabila kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Jarak akan mengecut apabila kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Semua kesan-kesan ini berlaku kerana di alam semesta kita, laju cahaya tu, laju gelombang elektromagnet ni mesti malam untuk semua kerangka rujukan. Right? Dia seolah-olah macam ni perumpamaan yang tak begitu bagus, tapi bolehlah untuk memberikan gambaran. Kalau baru-baru ni bila awak balik ke kampung, kan, awak menggunakan, katakan awak memandu untuk pulang ke kampung, kan, dan di lebuh raya tu had laju kenderaan tu saja sama 110 km sejam, kan. Tak kira di negeri mana awak berada, awak di Kelantan ke, awak di Kedah ke, awak di Perak ke, awak di Johor ke, laju maksimum untuk kereta ataupun kenderaan di lebuh raya sentiasa 110 km sejam. Right? Maksudnya
laju maksimum tu adalah mala tanpa mengira negeri mana awak berada. Artinya kalau contohnya kalau awak berasal daripada katakan awak tinggal di Kuala Lumpur, dan di Kuala Lumpur awak biasa memandu melebihi 110 km sejam. Bila awak masuk ke sempadan Perak, dan awak kena akurlah kepada laju maksimum 110 km sejam. Right? Sama juga bila awak masuk ke Pulau Pinang atau ke Kedah, awak kena akur kepada laju maksimum tersebut. Right? Maksudnya kita yang memandu itu yang kena mengubah diri kita supaya akur pada laju maksimum yang telah ditetapkan. Sama juga dengan kelajuan cahaya ni, memandangkan kelajuan cahaya ni dia mala, dia sama untuk semua kerangka rujukan. Sama ada kerangka rujukan tu pegun ataupun bergerak, right? Sama ada orang tu bergerak ke pegun ke, dia sama. Maka ruang dan masa yang perlu berubah demi memastikan laju cahaya tu kekal sama untuk semua kerangka rujukan. Right? Jadi itu yang kita akan lihatlah untuk kelas-kelas yang berikutnya. Right? Jadi untuk bahagian laju cahaya ni, yang penting cahaya adalah gelombang. Right? Justru dia menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Jadi dari segi itu gelombang cahaya sama dengan gelombang-gelombang lain, tapi pada masa yang sama gelombang cahaya juga berbeza dengan gelombang lain dalam arti kata cahaya tidak memerlukan medium untuk bergerak, right? Dan usaha ahli fizik untuk mengesan medium yang boleh mengangkut gelombang cahaya ini gagal, right? Jadi cahaya tidak memerlukan medium untuk bergerak. Kedua, laju cahaya ini bersamaan dengan laju gelombang elektromagnet, dan laju gelombang elektromagnet ni hanya bergantung kepada pemala fizik. Justru laju gelombang elektromagnet ni kekal mala untuk semua kerangka rujukan. Jadi ini membezakan gelombang cahaya dengan gelombang-gelombang lain, right? Ini yang membezakan gelombang elektromagnet dengan gelombang-gelombang lain sebenarnya, right? Dan akhir sekali memandangkan gelombang cahaya ni adalah mala untuk semua orang dalam semua kerangka rujukan, maka konsep ruang dan konsep masa itu yang perlu diubah untuk menjamin kemalaran laju gelombang cahaya dalam semua kerangka rujukan. Dan ini yang Albert Einstein lakukan. Right? So ini perkara penting yang perlu awak ingatlah untuk bahagian bahagian berkenaan dengan laju cahaya. Okay. So sebelum kita bergerak ke bahagian seterusnya berkenaan dengan rajah ruang dan masa, ada apa-apa soalan ke sebelum kita bergerak ke bahagian tu? Saya buka dulu. Close. Right. Baik. Kalau tiada, maka kita akan membincangkan tentang rajah ruang dan masa. Untuk bahagian ini, awak boleh boleh merujuk worksheet ini, worksheet yang keempat, space-time diagram. Apa yang kita akan bincangkan adalah berdasarkan worksheet inilah, right? Jadi awak boleh access worksheet ni kalau pergi ke UKM Folio, right? Jadi I think I need to change into my iPad kot rasa ni. Let's see, I think so. Hang on, let me stop sharing this and then I need to share here, share screen. Right. Okay, jadi let me see sama ada benda ni terpamar atau tidak. Okay, right. Jadi
seperti yang saya sebut, awak boleh melihat bahan-bahan yang perkara-perkara yang perlu awak ketahui untuk tajuk Raja Ruang Masa ni boleh dirujuk kepada worksheet yang keempat ni, right? Jadi kita lihat satu demi satu. Saya buka skrin saya, right? Pertamanya kita kena ketahui dulu apa yang kita maksudkan dengan rajah ruang dan masa, right? Ruang masa. Dalam bahasa Inggeris dia panggil space time diagram, right? Jadi rajah ruang masa ini adalah sebuah graf, right? Sebuah graf, dan bila kita bercakap tentang graf ni kita kena sentiasa tahu apa paksinya, right? Jadi kalau lihat di sini rajah ruang dan masa ini, rajah ruang masa ini terdiri daripada paksi menegaknya adalah paksi masa, right? So you can see time, manakala ini pula adalah paksi ruang. So rajah ruang masa ni adalah satu graf yang mana paksi menegaknya adalah masa, manakala paksi melintangnya adalah ruang, right? Jadi kita boleh melukiskan koordinat ruang dan masa apa-apa objek ataupun apa-apa peristiwa, right? Pada rajah ruang dan masa, ruang masa ni. Misalnya if in this case macam saya sekarang, saya sedang duduk, jadi kedudukan saya tidak berubah, right? Saya berada, so my space time coordinate x t, right? So ini adalah space time coordinate, space time coordinate. Jadi saya boleh melukiskan, right, koordinat ruang masa saya di rajah ruang masa ini, right? So kalau lihat kat sini, dan kalau saya tak bergerak, right, kalau saya kekal pegun, maka apabila masa berlalu, right, so misalnya asalnya saya berada di sini, pada T0 saya berada di sini, T sama dengan 1 saat lepas tu saya berada di sini, 2 saat selepas tu saya berada di sini, 3 saat selepas tu saya berada di sini, 4, 5, 6, 7, 8, right? Jadi kalau lihat kat sini, jarak saya kekal sama sebab saya pegun, right? Tetapi koordinat saya dalam masa akan berubah, right? Saya bergerak dari masa silam ke masa sekarang ke masa depan, right? Jadi saya boleh sambungkan koordinat ruang masa saya ni, can connect this into a line, dan garis ini dipanggil sebagai the my world line, right? My world line, right? Mandangkan saya pegun, maka my world line is vertical, right? Meaning that my distance is always fixed, right? But I am moving through time, right? Jadi kita kena memikirkan masa ni semacam satu dimensi sebagaimana kita ada dimensi X, Y dan Z, right? Kita ada ruang ada 3 dimensi kan, X, Y dan Z. Dan dalam rajah ruang masa ni kita andaikan masa ni adalah sebagai dimensi yang keempat, right? So this is a space-time diagram, right? So it's basically a diagram of time versus space, right? And then you can draw your coordinates on the diagram, right? Now, let's see. Okay, apa-apa titik yang dilukis pada rajah ruang masa ni dipanggil sebagai peristiwa. It's called an event, right? Contohnya, event, contoh peristiwa misalnya saya minum kopi, right? Saya minum kopi di rumah pada pukul di rumah, so my coordinate rumah pada pukul 9 pagi, 9 AM, right? Jadi itu contoh peristiwa, right? So that is an example of an event, and you can plot your event on the space-time diagram, right? So a point on the space-time diagram is called an event,
this is a point in space at a specific moment in time. Jadi apa-apa peristiwa yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita sentiasa boleh bagi tahu di mana peristiwa itu berlaku dan bila peristiwa itu berlaku. Right? So you can define any event by its space-time coordinate. Right? Misalnya awak semua mungkin berada di bilik masing-masing atau berada di college, right? Jadi koordinat awak, right? Koordinat ruang awak adalah awak berada di college. Koordinat masa awak sekarang ni pukul 11.45, jadi itu adalah koordinat masa kita, right? So each point on the space-time diagram, right? Like this one here, this is an event, right? So this event occurred at a specific time and a specific place, right? So dalam rajah ini, right? Dalam rajah ni kalau lihat time of an event A according to observer 1. The position of event A according to observer 1. Jadi seseorang akan melihat ada satu orang akan pemerhati pertama ni, dia akan melihat peristiwa ni berlaku pada satu masa dan pada satu tempat, dan dia akan ukur koordinat ruang masa itulah. Right, so the vertical value of this event is the time as measured by observer 1. The horizontal value event is the position of the event as measured by observer 1. Right, jadi samalah macam kalau kita diberi graf kan, kalau kita diberi graf, kemudian kita diberi satu titik kan, titik pada graf tu, kemudian kita nak tahu apa koordinat x, apa koordinat y je. Jadi kalau tahu koordinat x je, maka kita perlu baca pada paksi yang melintang ni lah. So ini koordinat x je. Kalau kita nak tahu koordinat y je, maka kita perlu baca pada paksi yang menegak, right? Sama juga kalau ada satu peristiwa, kemudian kita nak tahu bila peristiwa itu berlaku, maka kita kena baca pada paksi yang menegak. Kalau kita nak tahu di mana peristiwa itu berlaku, maka kita perlu baca pada paksi yang melintang, right? So ideanya kat sini adalah kalau kita nak tahu di mana dan bila peristiwa itu berlaku, kita kena lukiskan garis yang selari dengan paksi tersebut. Contohnya, apa maksud? Event A ni, kadang kita nak tahu di mana peristiwa itu berlaku. Jadi kita perlu lukis garis selari dengan paksi melintang ni. So garis selarinya adalah yang ini. Right? Dan nilai jarak pada paksi yang melintang ni, inilah yang memberitahu kita di mana peristiwa itu berlaku. Okay? Sebaliknya, kalau kita nak mengetahui bila peristiwa ini berlaku, maka kita akan lukiskan garis daripada titik ni ke garis yang selari dengan paksi menegak ni. Sebab paksi menegak ni yang paksi masa kan, dan ini akan memberitahu kita bila peristiwa itu berlaku, right? So kenapa ni penting? Sebab dalam rajah ruang dan masa, kita juga boleh melukiskan, right? Kita boleh melukiskan beberapa kerangka rujukan. Right? So this observer, so contohnya macam ni rajah ruang masa, this observer 1, this is observer 2. Right? So in this case, right? In this case, kalau awak tengok, observe untuk pemerhatian pertama, kalau so this is time, this is time, this is time, this is x, this is space, right? So kalau tahu masa, kita lihat pada paksi ni. Kalau tahu ruang ataupun tempat, kita lihat pada paksi ni, right? Jadi kalau kita nak tahu, katakan ada satu peristiwa, right? Peristiwa A, pemerhati yang pertama akan mengukur koordinat. Kalau pemerhati pertama, dia akan mengukur bila peristiwa itu berlaku dengan melukiskan garis yang selari dengan
paksi, dengan paksi ini dan paksi ini. So dia akan lukis macam ni dan begini. Right. So for observer 1, event A occurs here. Right. So T1. Manakala event A pula berlaku di X1. Right. Tetapi untuk pemerhati kedua, right, pemerhati kedua yang ini, kalau korang tengok paksi je ni condong ataupun sending berbanding dengan paksi rajah ruang masa untuk pemerhati yang pertama. Kenapa paksinya sending? Sebab pemerhati yang kedua ni dia berada dalam kerangka rujukan yang berbeza dengan pemerhati yang pertama. Pemerhati kedua ni mungkin sedang bergerak relatif kepada pemerhati yang pertama. Right? Jadi kita ada, jadi dia berbalik kepada senario yang kita dah biasa sebelum ni, kan? Kita ada dua pemerhati yang berada dalam dua kerangka rujukan yang berbeza. Mereka bersama-sama memerhatikan satu peristiwa yang sama. Okay? Jadi kita lihat untuk pemerhati yang kedua ni, di mana peristiwa itu berlaku, maka kita perlu lukiskan garis yang selari dengan paksi X untuk pemerhati kedua ni. So garis yang selari adalah garis yang ini. Kita bukan lukis macam ni. Sebab kalau kita lukis macam ni, maka garis yang ini tidak selari dengan paksi X untuk pemerhati yang kedua. Baliknya, so this is the so you get here. So this is T2. Right? Kalau kita nak tahu, kalau pemerhati kedua ni nak tahu di mana peristiwa ni berlaku, right? Maka kita perlu lukis garis yang selari dengan paksinya. So ini this is X2. Right? So saya lukiskan balik. Right. Apa yang penting untuk awak ingat adalah, untuk awak lihat adalah kita ada satu event, kita ada satu peristiwa yang diperhatikan oleh dua pemerhati berbeza, observer 1 and observer 2, dan observer 1. Kedua-duanya akan melaporkan koordinat masa yang berbeza dan kedua-duanya akan melaporkan koordinat ruang yang berbeza-beza. Right? So observer 1 will say dia akan melaporkan yang peristiwa A berlaku di X1 T1, manakala pemerhati yang kedua yang berada dalam kerangka rujukan berlainan, dia akan melaporkan peristiwa A ni berlaku pada X2 T2. Right? Dan so kedua-dua mereka akan melaporkan koordinat ruang masa yang berbeza untuk satu peristiwa yang sama. Kenapa ni berlaku? Sebab kedua-dua mereka berada dalam dua kerangka rujukan yang berlainan. So they will report different things about the same thing, right? Sebab itulah apa-apa benda yang kita laporkan, apa-apa pengukuran yang kita laporkan dalam fizik tu, kita mesti sentiasa nyatakan dari kerangka rujukan mana kita membuat pengukuran tersebut. Sebab apa-apa pengukuran yang kita buat tu is always relative. Dia sentiasa relatif kepada diri kita ataupun kepada si pengukur tersebut, right? Sebab tu kita namakan ni sebagai teori kerelatifan, sebab semua pengukuran yang kita buat tu dia relatif kepada sesuatu, relatif kepada pengukur yang melakukan pengukuran tersebut, right? Dan tanpa maklumat tentang siapa yang membuat pengukuran tu, kita tak tahu. Kita tidak mempunyai maklumat lengkap tentang peristiwa tersebut, right? So space-time diagram, let's see, I think yang ini saja. So a space-time diagram, right? A space-time diagram is basically a diagram with the vertical axis denotes time and the horizontal axis denotes
space. It can be X, it can be Y, it can be Z, it doesn't matter, right? Dan apa-apa peristiwa yang berlaku boleh dilukiskan pada rajah ruang dan masa, right? Rajah ruang masa. Sebab setiap satu peristiwa tu berlaku pada waktu tertentu dan juga berlaku pada tempat tertentu, right? Every event that occurred in this universe has a space-time coordinate, right? It occurred at a specific place, it occurred at a specific time, right? Apa-apa benda kan, sebab definisi takrifan benda adalah suatu yang mengisi ruang, right? Jadi apa-apa yang berlaku di alam semesta ni, apa-apa yang bersifat benda lah yang berlaku dalam semesta ni, dia akan memiliki koordinat ruang dan koordinat masa. Dan sekiranya dia memiliki koordinat ruang dan masa, maka kita boleh lukiskan pada rajah ruang dan masa, right? So that is tu rajah ruang dan masa. Mari kita balik ke yang tadi tu. So kalau lihat kat sini, ada if you want to describe the motion of an object, what physical quantity do you need to know? Jadi kalau kita nak menghuraikan gerakan suatu objek, kita perlu tahu kedudukan objek itu pada setiap saat, pada setiap detik masa lah, right? Kalau objek tu pegun, maka koordinat ruangnya akan kekal sama lah. Tapi kalau objek tu bergerak, maka koordinat ruangnya akan berubah-ubah, right? Describe all the key components of a space-time diagram. Jadi komponen yang penting adalah paksi menegaknya tu adalah paksi yang melambangkan masa, manakala paksi yang melintang tu melambangkan ruang, right? Explain what do we mean by time interval, right? So a time interval adalah sela masa, dan sela masa tu diukur sepanjang paksi yang menegak. So paksi menegak tu yang paksi melambangkan masa kan. Manakala a space interval, sela ruang pula diukur sepanjang paksi melintang, right? Sebab paksi melintang tu yang mewakili ruang, right? So itu dah satu. Itu explain what do we mean by a word line of an object, right? A word line ni adalah satu garis yang menghubungkan koordinat untuk satu objek, right? Satu objek apabila objek itu bergerak dalam masa lah, right? As the object move towards the future, then you obtain a word line, right? Kemudian a space-time interval, ni adalah jarak. Let me just do. Kalau kita ada dua peristiwa, right? Let's say you have event A and you have event B, right? A space-time interval is simply the distance between event 1 and event 2. So it's this distance here, right? Dan kalau korang tengok, jarak di antara event A, peristiwa A dan peristiwa B ni, dia adalah gabungan dua komponen. Satu dia gabungan sela masa yang ini, dan dia juga adalah gabungan sela jarak. Right? So kita boleh tentukan jarak ini dengan menggabungkan sela masa dan juga sela jarak. Dan kita boleh gabungkan tu menggunakan teorem Pythagoras. Right? Ada formula je. Kita akan lihat formula je nanti pada hari Isnin nanti. Right? Tapi yang pentingnya adalah kalau ada dua peristiwa, kan? Contohnya kelas kita habis pukul 12.30 hari, kan? 12.30 hari. Kemudian katakan awak akan makan tengah hari pada pukul 3 petang. Jadi sela masa, a time interval is 3 o'clock minus 12 noon. So it's 3. Jadi sela masa itu adalah 3 jam lah, right? Kelas habis 12.30 hari, awak berada di college, kan? Berada di UKM. Awak nak makan di IOI. Jadi sela jaraknya adalah jarak di antara IOI dengan UKM lah, right? So kita apabila kita melukiskan peristiwa pada rajah ruang masa ni, kita boleh mengukur sela ruang masa. We can measure the space time interval between two events, right? Dan kalau
kita dah tahu sela ruang masa di antara dua peristiwa ni, dan kita boleh tahulah peristiwa tu berlaku di satu tempat ke ataupun berlaku di dua tempat beza tapi pada waktu yang sama ke, kan. Jadi kita boleh menyusun urutan peristiwa tu apabila kita dah tahu koordinat ruang dan masa ni. Okay. So explain the statement time is another dimension just like space, right? Jadi apa yang kita maksudkan dengan penyataan ini adalah sebagaimana ruang mempunyai 3 dimensi, right? Ada X, Y dan Z, dan maka masa pun boleh dianggap sebagai satu dimensi tambahan, right? Sebab tu kita boleh lukis raja ruang masa ni. Jadi kita tak menganggap masa ni sebagai satu benda yang unik, tapi sebagai satu kuantiti yang unik, tetapi kita mengendalikan masa tu seolah-olah ianya satu dimensi ruang juga, dimensi keempat, right? So we treat time like the fourth dimension, right? Jadi sebab tu kita kata alam kita ni ada 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa, right? Jadi saya rasa saya berhenti di situ, right? Sudah pukul 12 pun. Jadi saya sarankan awak untuk menonton video ni, kan, video yang pertama ni, right? Kemudian membaca nota ni, right? Dan awak juga boleh bermain dengan applet ni. Kita akan guna applet ni pada minggu depan sebenarnya, tapi awak boleh je try benda ni. Dan saya juga menasihatkan awak untuk membaca dulu soalan-soalan untuk lesson yang 2 ni, sebab kita akan bincangkan ni pada hari Isnin nanti, right? Jadi saya rasa kita berhenti di sini, dah pukul 12 pun, dan kita jumpa pada hari Isnin nantilah di ruang dan masa yang berlainan, right? Jadi terima kasih semua dan kita jumpa lagi pada hari Isnin. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam, terima kasih, sir. Salam, thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.